Sejarah pemorenahan Palestin ini telah berlaku pada zaman kerajaan Turki Osmaniyah apabila seorang diplomat Yahudi yang dikenali sebagai Theodor Herzl telah menuntut Sultan Abdul Hamid II untuk menyerahkan tanah Palestin kepada bangsa Yahudi bagi membentuk sebuah negara Zionis. Ini ialah gambaran betul untuk menunjukkan wilayah Kesultanan Osmaniyah yang merangkumi negara Turki sehingga ke pengakhiran sempadan Yaman. Pada tahun 1908, Sultan Abdul Hamid II telah dijatuhkan lalu digantikan oleh Sultan Mehmed Rashad yang kelima. Walau bagaimanapun, Sultan ini lebih terarah untuk bekerjasama dengan Empire Jerman untuk terlibat dalam kancah Perang Dunia Pertama yang sekaligus telah menjadi titik pengakhiran kepada pengakhiran kerajaan Islam Khalifah Utsmaniyah. Persetiaan Utsmaniyah dan Jerman ini telah ditandatangani yang mana pada Oktober 1914 kerajaan Turki Utsmaniyah secara rasmi terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan kuasa bersekutu yang diketuai oleh kerajaan Britain, Perancis dan Rusia. Antara pertempuran hebat yang berlaku antara tentera Turki Utsmaniyah dengan tentera bersekutu ialah pertempuran Gallipoli dalam usaha untuk mempertahankan wilayah Istanbul. Walau bagaimanapun, pengkhianatan di sebalik kekuatan kepada bangsa Arab ini telah berlaku antara Sharif Hussain dan kerajaan Britain, yang mana kerajaan Britain akan menjanjikan kemerdekaan kepada Sharif Hussain seandainya Sharif Hussain ini sudi memberikan bantuan untuk memberontak ke atas kerajaan Islam Turki Utsmaniyah. Sebagai balasan, kerajaan Britain akan menjanjikan sebuah empire yang merangkumi Syria sehingga ke sempadan Yaman untuk kemerdekaan bangsa Arab. Walau bagaimanapun, inilah perjanjian yang ditemeterai yang dikenali sebagai perjanjian McMahon dan Hussein yang berlaku pada Oktober 1915, yang mana kerajaan Britain dan Hussein ini telah menetapkan beberapa terma. Terma yang pertama, kerajaan Britain akan mengiktiraf kemerdekaan bangsa Arab. Yang kedua, kerajaan Britain akan mengiktiraf kesucian umat Islam bagi setiap wilayah yang berada di bawah penguasaan bangsa Arab. Yang ketiga, kerajaan Britain akan memberikan nasihat dalam segala hal ehwal pentadbiran. Yang terakhir, itulah janji manis kerajaan Britain untuk memberikan sokongan kepada bangsa Arab ini supaya mereka ini memberontak kepada Utsmaniyah. Kalau dah nama pun bangsa penjajah, maka penjajahlah namanya. Di sebalik sokongan yang diberikan kepada bangsa Arab, satu perjanjian rahsia antara Britain dan Perancis telah ditandatangani oleh François Churches-Picot yang mewakili diplomat kerajaan Perancis bersama dengan diplomat kerajaan Britain Sir Mark Sykes untuk menandatangani perjanjian Sykes-Picot pada 16 Mei 1916, yang mana perjanjian ini kedua-dua buah kuasa besar ini telah bersetuju untuk membahagikan wilayah pengaruh seandainya Turki Utsmaniyah ini telah berjaya dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama. Kerajaan Perancis dapat Syria, kerajaan Britain dapat Iraq, sementara Palestin ini berada di bawah pengaruh British dalam sistem mandat. Keadaan ini telah menyebabkan bangsa Arab ini sangat marah dengan tindakan kerajaan Britain dan Perancis, yang mana mereka melihat itu satu pengkhianatan. Menyedari hakikat bahawa kerajaan Islam Turki Utsmaniyah ini bakal dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, kerajaan Britain melalui Menteri Luarnya Arthur James Balfour telah mengeluarkan satu deklarasi yang dikenali sebagai Deklarasi Balfour yang menjanjikan penubuhan sebuah negara Yahudi untuk pertubuhan Zionis. Itulah pengkhianatan yang terbesar dan kebangsaan bangsa Inggeris ini yang telah menggadaikan tanah umat Islam kepada orang-orang Yahudi, yang telah menjadi pencetus kepada konflik yang berpanjangan dari awal 19 tahun 17 sehingga ke sekarang. Apabila kerajaan Turki Utsmaniyah ini kalah, kerajaan British telah mengutuskan General Edmund Allenby untuk memimpin angkatan tentera Inggeris untuk memecahkan pertahanan tentera Turki Utsmaniyah yang terletak di Baitul Maqdis ataupun nama sekarangnya dikenali sebagai Jerusalem. Maka bertebaranlah askar tentera British yang dibantu oleh
bangsa Arab yang berkhianat macam sial ini untuk mengalahkan tentera Turki Osmaniyah dalam peperangan di Gaza pada tahun 1917. Penentangan demi penentangan yang berlaku antara kerajaan Turki Osmaniyah dan kerajaan Inggeris yang dibantu oleh bangsa Arab pengecut ni telah menyebabkan Turki Osmaniyah ini telah berjaya dikalah dan Palestin telah berjaya ditakluk pada 9 Disember 1917. Kerajaan Edmund Allenby telah mengeluarkan satu kenyataan dalam media untuk menyatakan bahawa perang salib ini telah berjaya ditamatkan dengan penguasaan tentera British di Palestin. General Edmund Allenby ini telah mendapat pujian yang sangat hebat daripada Perdana Menteri Britain David Lloyd George, yang mana General Edmund Allenby telah menamatkan perang salib yang berpanjangan hampir sekian lamanya. Siapa sangka bahawa sejarah Islam ini telah mendidik satu perkara yang berlaku antara isu Palestin dan Israel yang berpanjangan sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.